Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan business plan untuk kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Arif Nafiuddin, Ahmad Nur Iman, Aiman Amiruddin, Fatul Azmi dan juga Hajar Fatini. Jadi kita teruskan dengan kami punya pengenalan kepada perniagaan. Nama perniagaan kami ialah House of Fit dan kami menjual barang sukan sebagai perniagaan utama kami. Dan alamat syarikat kami ialah Jalan 2, Batu Nilam 16, Bandar Bukit Tinggi 2, 41200, Kelang, Selangor. Misi kami ialah memperkenalkan produk kami ke seluruh dunia dan juga menarik minat masyarakat untuk melakukan senaman dan akhir sekali memberikan keselesaan kepada individu yang hendak bersukan. Okey, jadi untuk sejarah dan juga status terkini syarikat kami. Syarikat kami bernama House of Fit Enterprise telah dibina pada 11 Disember 2013 dan bertempat di Jalan 2, Jalan Batu Nilam 16, Bandar Bukit Tinggi 2, 41200, Kelang, Selangor. Pengurus besar syarikat kami ialah Muhammad Arif Nafiuddin bin Muhammad Noor yang merupakan seorang graduan ijazah sarjana muda bersama kepujian dari Universiti Teknologi Malaysia dalam jurusan pengurusan perniagaan bagi pengkhususan pemasaran. Beliau mempunyai minat yang mendalam dalam bidang perniagaan dan pemasaran dan bercita-cita untuk menjadi usahawan yang berjaya. Beliau bersama 4 lagi rakan sekerja bersama-sama membina dalam membentukkan syarikat yang menjual barangan sukan ini. Bermula dengan modal permulaan perniagaan sebanyak RM50,000 saja hasil daripada simpanan beliau dan tiada pinjaman perniagaan digunakan bagi menjalankan perniagaan tersebut. Beliau banyak merasai parit getir dalam menjalankan perniagaan di peringkat awalnya. Segala untung rugi serta jatuh bangun syarikat diuruskan bersama rakan sekerja yang lain bagi mencapai matlamat dan tekad untuk berjaya dalam perniagaan. Setiap sekian laba berkecimpung dalam bidang perniagaan, syarikat House of Fit telah berjaya mengeluarkan produk sendiri yang bernama X3000 dan sekaligus menjadi pilihan utama di dalam pasaran sukan. Kini, syarikat beliau telah pun dikenali ramai hasil daripada titik peluh sendiri yang dicurahkan beliau dan juga rakan sekerja yang lain. Seterusnya, syarikat House of Fit masih lagi beroperasi sehingga ke hari ini. Okey, untuk objektif syarikat House of Fit pula, yang pertama ialah mengiklankan produk ke seluruh media masa, tidak kira televisyen, sosial media, surat khabar, majalah dan lain-lain. Yang kedua, menyediakan produk yang berkualiti. Dan yang terakhir, menjadikan produk perniagaan House of Fit digunakan pakai di seluruh dunia. Seterusnya ialah plan operasi. Yang pertama, pengenalan. Plan operasi adalah salah satu faktor yang paling penting dalam perniagaan. Seperti syarikat lain, sasaran kami adalah untuk memastikan produk perkhidmatan kami adalah yang terbaik dari segi kualiti dan mampu memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan kami. Justru, plan operasi yang sistematik dibentuk supaya perniagaan kami berjalan lancar dan mencapai objektifnya. Seterusnya ialah strategi operasi. Yang pertama, sebelum usahawan menghasilkan output, sama ada dalam bentuk produk atau perkhidmatan, beliau perlulah merancang proses tersebut. Yang kedua, perancangan ini melibatkan proses mengenal pasti langkah demi langkah dari awal hingga akhir untuk membuat produk atau menyediakan perkhidmatan. Yang ketiga, usahawan mestilah mengenal pasti semua aktiviti yang terlibat dalam pembuatan produk. Dan yang keempat, aktiviti ini akan disusun mengikut turutan dari awal hingga akhir dan akhir sekali perkara ini akan menjadikan kerja menjadi lebih teratur dan juga sistematik. Okey, seterusnya ialah skop operasi syarikat kami. Jadi yang anda semua nampak senarai perabot dan kelengkapan pejabat. Contoh-contoh barangnya ialah sepasang meja, sofa, kerusi pelanggan, kabinet fail, penghawa dingin, kapet, langsir dan di situ tertera jumlahnya dan juga harga per unit dan juga senarai peralatan pejabat yang terdiri daripada mesin pencetak, telefon dan komputer. Seterusnya ialah jadual gaji pekerja. Kami mempunyai 3 jenis pekerja iaitu juruteknik,
tukang besi dan juga cleaner. Dan di sini kita dapat lihat jadual EPF dan juga jadual SOXO. Jadi, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membina produk kami iaitu X3000 yang terdiri daripada besi keluli yang tahan karat, buzzer, bateri D2, wayar tembaga, skru, bungkusan span dan juga pengepit. Okey, di sini kita dapat lihat perancangan mesin dan juga peralatan yang terdiri daripada set gerudi Bosch, pemutar skru tanpa wayar, pengisar, mesin pemotong logam, mesin pengimpal dan juga forklift 1.5 tan. Seterusnya, waktu operasi kami. Kami beroperasi daripada hari Isnin sehingga hari Sabtu dan kami akan mengambil rehat ataupun mengambil cuti pada hari Ahad saja dan juga cuti-cuti umum. Kami bekerja daripada pukul ataupun jam 8 sehingga 5 petang pada hari Isnin sehingga Khamis, dan pada hari Jumaat dan Sabtu kami akan bekerja daripada pukul ataupun jam 9.30 pagi sehingga 4 petang. Dan juga jawatan dan bilangan tenaga kerja untuk syarikat kami ialah untuk juruteknik kami memerlukan seorang pekerja, tukang besi kami memerlukan 2 orang pekerja dan untuk cleaner kami memerlukan seorang sahaja pekerja. Jadi, ciri-ciri yang diperlukan untuk bekerja dalam syarikat kami ialah yang pertama, menunjukkan keterampilan diri yang menarik, bersikap proaktif dalam menyelesaikan masalah, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik, menunjukkan kemahiran pengurusan yang tinggi, bersikap jujur, berintegriti tinggi dan juga seorang yang rajin. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Iman bin Zainal. Jadi saya akan meneruskan pembentangan kami mengenai analisis pasaran. Okey, bagi poin yang pertama iaitu perkembangan dan saiz pasaran. Syarikat kami terletak di nombor 2, Jalan Batu Nilam 16, Bandar Bukit Tinggi 2, 41200 Kelang, Selangor. Di mana lokasi ini terletak di kawasan pertengahan bandar. Hal ini menjadikan syarikat kami berada di lokasi yang strategik kerana ia merupakan kawasan tumpuan orang ramai di mana terdapat sekolah-sekolah, pasaraya Aeon, Al-Ihsan dan Sport Direct. Kami memilih lokasi ini kerana ianya akan memudahkan pelanggan untuk membeli produk kami kerana ianya terletak di bandar. Malahan, terdapat juga pengangkutan awam yang akan memudahkan pergerakan para pelanggan. Okay, bagi saiz pasaran pula, saiz pasaran merupakan jumlah pembelian yang berpotensi dijangkakan daripada pasaran sasaran. Kami telah mengenal pasti sasaran pelanggan kami di Bukit Tinggi Kelang. Seperti mana yang anda semua boleh lihat di dalam slide kami, ini merupakan rajah mengenai saiz pasaran kumpulan kami. Okey, jadi kita akan pergi ke slide yang seterusnya iaitu trend. Seperti mana yang kamu semua boleh lihat, terdapat 2 trend iaitu permintaan teknologi dan juga trend sosial. Okey, dalam meniti arus kemodenan ini, trend atau permintaan bagi produk yang berteknologi tinggi semakin meningkat kerana ianya dapat menarik minat para pelanggan. Hal ini sekaligus dapat menguntungkan produk kami yang menggunakan teknologi iaitu squat detector. Perubahan gaya hidup pada masa kini juga dapat membuatkan permintaan terhadap produk kami semakin meningkat. Hal demikian kerana rakyat Malaysia telah mengambil cakna mengenai pentingnya untuk melakukan aktiviti senaman dalam seharian. Seperti mana yang kita boleh lihat, terdapat tempat-tempat rekreasi telah dipenuhi oleh masyarakat yang melakukan aktiviti senaman seperti jogging, lompat tali, malah terdapat juga aktiviti berbasikal di jalan raya. Trend sosial seperti ini sangatlah penting bagi kami untuk mengambil kesempatan ke atas pelanggan dengan memperkenalkan produk kami iaitu squat detector yang boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Okey, untuk slide yang seterusnya iaitu sasaran pelanggan. Kewujudan sasaran pelanggan tidak bermakna perniagaan harus mengabaikan kumpulan pelanggan yang lain yang wujud dalam pasaran yang sama. Kumpulan lain ini mungkin merupakan pasaran sekunder dan boleh membawa pendapatan kepada perniagaan.
Walau bagaimanapun, pendapatan utama diperoleh daripada sasaran pelanggan utama. Dengan mengikut keadaan, perniagaan juga boleh mengubah pasaran sasarannya. Untuk pasaran sasaran kami menggunakan data yang sedia ada untuk mengetahui populasi di Kelang. Jadi seperti mana yang awak semua boleh lihat, rajah ini merupakan sasaran pelanggan dan juga data populasi di Kelang. Okey, seterusnya bagi struktur industri. Okey, bagi proses pembuatan squat detector, ini akan beroperasi di syarikat kami dengan bantuan daripada beberapa orang kaki tangan dan juga mesin. Pada awalnya, kaki tangan kami akan menyediakan serta mengatur bahan yang diperlukan. Kemudian, mesin akan memasang ke semua bahagian demi bahagian yang terdapat di produk kami. Seterusnya, kaki tangan akan memastikan produk dalam keadaan baik dan jika berlaku kerosakan, ianya perlu digantikan dengan yang baru. Okey, yang terakhir sekali, produk yang elok akan dibalut dan dimasukkan ke dalam kotak. Hal yang demikian dapat memastikan produk kami sentiasa dalam keadaan yang baik dan berkualiti tinggi. Okey, slide yang berikutnya ialah mengenai persaingan. Okey, seperti mana yang anda semua dapat lihat, kami telah membagikan kepada dua, iaitu kekuatan dan kelemahan terhadap persaingan syarikat kami. Okey, bagi pesaing syarikat kami yang pertama iaitu Fitness Concept. Untuk kekuatannya, Fitness Concept ni telah beroperasi selama 35 tahun dan syarikat ini mempunyai 45 cawangan di seluruh dunia serta syarikat ini menyediakan peralatan gym. Okey, bagi kelemahan pula, Fitness Concept punya peralatan sukan tidak mampu dimiliki oleh semua orang kerana ianya mahal. Dan kualiti peralatan Fitness Concept ini adalah bersifat sederhana. Okay, untuk syarikat yang seterusnya iaitu Cybex, bagi kekuatan Cybex ni, syarikat ini telah beroperasi selama 45 tahun dan produk bagi Cybex ini terjual lebih daripada 90 negara di seluruh dunia. Cybex juga produk Cybex ini juga disediakan di kelab kecergasan, spa dan juga gym. Okey, untuk kelemahan Cybex pula, ianya mempunyai masalah kewangan disebabkan keuntungan bersih yang negatif. Seterusnya ialah peralatan sukan bagi syarikat Cybex ni agak mahal. Okey, untuk syarikat yang terakhir iaitu Johnson Fitness. Okey, bagi kekuatan Johnson Fitness ni telah beroperasi selama 14 tahun. Ianya juga mempunyai 7 cawangan di Kuala Lumpur dan Selangor. Johnson Fitness ini juga telah menghasilkan produknya sendiri. Okay, untuk kelemahan pula, Johnson Fitness merupakan syarikat yang tidak diiktiraf. Ianya juga mempunyai reputasi yang buruk terhadap jenama. Dan yang terakhir ialah syarikat ini merupakan syarikat yang tidak terkenal dan perlu bersaing dengan syarikat-syarikat yang besar yang lain. Okey, bagi slide yang terakhir dalam analisis pasaran iaitu peluang. Peluang yang wujud dalam syarikat kami adalah kami menjual produk yang eksklusif. Hal ini demikian kerana belum ada lagi syarikat-syarikat di seluruh dunia yang menjual produk seperti kami iaitu squat detector. Bukan itu saja, kami juga menyediakan produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang berpatutan iaitu RM300. Okey, walaupun produk ini memerlukan teknologi yang tinggi kerana untuk mengesan pergerakan ketika melakukan squat, akan tetapi ianya tidak menjadi satu alasan bagi kami untuk meletakkan harga yang tinggi. Selain itu, syarikat kami juga mencipta peluang dengan trend masyarakat yang gemar melakukan senaman di merata tempat seperti tempat rekreasi, gym dan sebagainya. Kerana produk kami ini mudah untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Servis dan produk. Okey, produk dan servis bagi X3000 ataupun pengesan squat ini adalah dari segi jenama adalah X3000 dan harga jualan pasaran bagi pengesan squat kami adalah
sekitar RM300 bergantung kepada jenis dan warna pengesan squat itu. Dan ciri-ciri bagi produk adalah kami menawarkan 3 tahun jaminan ataupun waranti, percuma latihan bagi penggunaan bagi 1 bulan pertama sahaja untuk setiap pembelian, dan kami tidak mengenakan cas kepada pelanggan apabila ingin post ke rumah mereka, iaitu penghantaran percuma. Dan produk kami ini adalah tidak terlalu besar dan mudah diletakkan di mana-mana dan digunakan. Seterusnya, kelebihan produk kami adalah kecil dan mudah dibawa ke mana-mana seperti yang saya bagi tahu sebentar tadi. Ianya juga ringan dan boleh dipakai di pinggang semasa melakukan aktiviti berbanan. Dan jenis bahan yang digunakan adalah bahan yang mudah menyerap peluh dan selesa, seperti kami gunakan microfiber. Dan seterusnya, dapat dikesan menggunakan telefon bimbit. Seperti yang saya beritahu, ianya boleh dikesan menggunakan pelbagai peranti telefon bimbit pelbagai jenama. Keunikan bagi produk kami adalah ianya pertama di dunia dan tidak ada lagi. Kami adalah founder kepada produk ini dan tiada lagi mana-mana syarikat yang membuat produk seakan-akan dengan pengesan squat kami, dan mempunyai pelbagai fungsi dalam satu pengesan. Selain fungsi-fungsi yang menarik, ia juga didatangi dengan pelbagai warna yang sesuai untuk lapisan masyarakat, terutamanya pelajar sekolah. Seterusnya, dapat digunakan oleh lapisan masyarakat seperti yang saya beritahu sebentar tadi. Bagi stage of development ataupun peringkat perkembangan adalah kami masih lagi dalam fasa prototype kerana terdapat beberapa masalah masih dalam pengujian, yang mana cabarannya adalah alat pengesan tidak boleh diakses oleh beberapa peranti telefon bimbit seperti iPhone, Huawei dan beberapa lain, yang menyebabkan kesukaran bagi kami kerana ianya sukar untuk menarik minat pengguna. Hal ini kerana tidak semua telefon bimbit dapat menggunakannya. Jadi itu menjadi masalah utamalah bagi kami yang akan menjejaskan keuntungan kepada syarikat kami. Okey, seterusnya adalah financial plan ataupun plan kewangan. Iaitu yang pertama adalah unjuran kewangan. Itu di sini adalah bajetnya. Dah sewa kedai RM1,500, bil elektrik dengan air RM500, alatan pejabat dan RM300, kos pembungkusan RM100, kos penghantaran RM70, gaji pekerja 10 orang. Totalnya adalah RM11,000 dan dijumlah untuk semua sekali. Bajet ni adalah RM13,470. Seterusnya adalah andaian utama. Andaian utama ni adalah yang pertama adalah keperluan produk ataupun perkhidmatan. Okey, kami akan menganalisis persaingan dan menunjukkan bahawa orang lain juga membuat produk ataupun menawarkan perkhidmatan ni. Namun perniagaan yang kami jalankan adalah idea yang baru yang belum pernah ada diunsurkan oleh mana-mana syarikat lagi. Dan kami juga akan menjual barangan yang membantu dalam senaman, iaitu produk kami adalah X3000 ataupun squat detector. Yang kedua adalah pengkalan pelanggan yang mencukupi. Perniagaan kami ini memerlukan pengguna yang boleh menjana jualan yang mencukupi untuk membuat keuntungan dalam jangka masa yang panjang. Kami juga perlu menunjukkan bahawa terdapat lebih ramai orang di dalam sasaran pasaran daripada yang kami perlukan. Dan hal ini kerana tidak semua pengguna akan membeli produk kami, disebabkan mungkin kesemua atlet ataupun pengguna lain bukan berada dalam keadaan selalu untuk ingin melakukan latihan ataupun ingin melakukan senaman pada setiap hari. Mungkin
mereka menganggap itu bukan keperluan untuk mereka. Jadi yang ketiga adalah keuntungan. Sebagai usahawan, kami menganggap perniagaan yang dijalankan akan mendapat keuntungan. Namun andai kata ataupun andaian itu mestilah ditanggung oleh penyelidikan pasaran, belanjawan dan unjuran jualan. Kami juga berpendapat bahawa keuntungan tidak bergantung pada jualan kerana ianya berpusat di sekitar kos untuk membuat dan menjual produk kami. Dan oleh itu kami perlu mengira kos semula dan juga mengira kos pembuatan semula dan kos overhead untuk menyemak semula pelbagai peringkat harga di mana produk yang kami jual perlu menentukan sama ada boleh membayar kos permulaan dan kemudiannya boleh membuat keuntungan. Seterusnya adalah risiko perniagaan. Okey, risiko perniagaan terbagi kepada dua, iaitu risiko kewangan dan juga risiko operasi. Okey, risiko kewangan ni risiko yang tersebar yang dihadapi oleh banyak peniaga atau ialah kewangan. Peniaga juga banyak melabur untuk simpanan hidup mereka atau membuat pinjaman yang besar untuk perniagaan mereka. Aliran tunai dalam sebuah perniagaan adalah satu perkara yang sangat-sangat penting dan kami perlu mempertimbangkan semula di mana mata wang yang akan datang mengekalkan operasi dan mengekalkan operasi untuk membayar gaji pekerja dan melabur dalam penembusan dan pertumbuhan pasaran. Selain itu, kami juga perlu menitikberatkan keadaan ekonomi kerana kemelesetan ekonomi juga boleh berlaku dan akan menjejaskan sebuah perniagaan. Dan kami juga akan memastikan hutang pada dalam tahap minimum dan membuat perancangan supaya menurunkan beban hutang itu secepat yang mungkin. Oleh itu kami juga akan mensasarkan produk kepada pelbagai sasaran pelanggan supaya dapat menguntungkan perniagaan dalam masa yang singkat. Jadi risiko yang kedua adalah risiko operasi. Risiko operasi adalah yang dikaitkan dengan kegagalan secara luaran, dalaman dan juga gabungan faktor dalam perniagaan dan sesuatu yang tidak dijangka ataupun boleh berlaku menyebabkan kami ataupun syarikat kami kehilangan kesinambungan perniagaan. Dan contohnya perniagaan kami dijalankan tidak dapat dijalankan dengan baik disebabkan ada masalah teknikal berkaitan dengan produk kami yang melibatkan biomekanik dalam skuad detektor yang kami sediakan ataupun produk kami, menyebabkan kualiti dan juga produk kami tidak bertahan dengan lama ataupun mudah rosak. Ianya akan menyebabkan pengurangan pengguna untuk membeli produk kami dan kami juga akan kehilangan pelanggan untuk beberapa ketika waktu kerana tiada produk yang dapat dikeluarkan. Okay, seterusnya adalah keperluan pembiayaan. Keperluan pembiayaan ada 3, iaitu melakukan rangkaian untuk berhubung dengan pelabur. Yang kedua adalah berhubung dengan penganjur keusahawanan dan memberi dana. Dan yang ketiga adalah mencari geran atau usahawan dan agensi kerajaan. Seterusnya yang terakhir adalah strategi pembiayaan. Terbagi kepada 3, iaitu rakan kongsi, pelabur dan pinjaman bank. Okey, rakan kongsi apabila perniagaan kami mengambil seseorang atau rakan kongsi dengan cara yang akan melabur dalam perniagaan yang kami jalankan sebagai pertukaran untuk mengawal separuh organisasi dan pulangan ke atas pelaburan itu. Yang kedua adalah pelabur. Pelabur dan pemodal teroka suka bekerja melalui perjanjian equity di mana mereka akan membiayai perniagaan kami dan mendapatkan sebahagian pemilikan organisasi. Dan yang seterusnya adalah pinjaman bank. Kami boleh bekerja melalui bank yang bergabung dengan pentadbiran perniagaan kecil untuk mendapatkan pinjaman SBA. Dan pinjaman SBA ini ditadbir oleh bank tetapi disokong oleh kerajaan persekutuan.
Dan pinjaman SBI ini lebih mudah untuk perniagaan kecil tanpa sejarah pendapatan yang mantap dan bagus untuk diperoleh kerana sokongan kerajaan. Itu saja daripada saya. Terima kasih.